apa yang kita nak kena substitute. Dalam exam sendiri kena tahu nak substitute apa satu-satu kat situ. Okay, so kita start dengan R. R ni fix. Dia sentiasa R. What is R? Dalam komponen R tu kita ada item X, Y, Z. Fix kat situ, dia tak akan berubah. Sentiasa X, Y, Z. That is R. Paksi X, paksi Y, paksi Z. Okay, what is vector A? Vector A is basically position vector. Sebab tu daripada awal sekali first lesson saya nak suruh awak betul-betul faham apa itu position vector. So position vector dia mesti bermula daripada mana? Hari tu kita belajar. Kalau position vector? Origin. Yes, very good. Dia mesti bermula daripada origin pergi ke salah satu point. Contohnya OA. So kalau dalam soalan tu awak nampak dia bagi coordinate point. Satu je titik kat situ. Okay. Maksudnya kita jadikan dia vector. Dia bolehlah masuk kat A. Point yang akan ada atas line lah. Position vector on line. Benda ni mesti ada atas line. Sebab ini equation line kita nak cari. Okay. Next is T. T is basically skala je. Constant. Dia boleh ganti apa-apa huruf pun sebenarnya. Tak semestinya pakai T. Nak pakai huruf lain pun boleh. Tak ada masalah. As long as dia T. Skala kat situ lah. Perasan Yang lain semua vektor. T ni dia tak ada vektor. Saya tak ada buat ombak kat bawah tu. Tak ada wave. Itu dia nak tunjukkan lah. Dia the only thing yang bukan vektor. Alright. And then last one V. V itu tempat untuk direction vector. So kalau direction vector dia mesti daripada point pergi ke point. Dia mesti ada satu point pergi point, kita cari direction vector dia baru kita boleh masukkan kat V. Okay. Itu summary of each of the thing that you have to substitute in the formula. Okay. Saya proceed. Okay. For equation, kita ada pecah kepada 3 formula. 3 jenis. Dalam soalan, dia boleh minta mana-mana bentuk. So, kena ingat bentuk dia satu-satu. Dalam formula, dia tak akan bagi 3-3 bentuk dia. Dia memang bagi first je, R equal to A plus TV. So, kalau R equal to A plus TV, that one we call as vector equation of line. Tinggal kat situ pula. Okay. Itu yang tadilah. R kita akan maintain sebagai R. Ini maintain, jangan tukar. Kalau bentuk vektor je, dia macam R tu, biar je R. Okay. A tu, awak kena substitute lah. Tadi, position vector. T pun maintain, jangan tukar. And then V, awak kena substitutekan dengan direction vector. So, kalau vector equation of line, tinggal macam tu. R fix, A masukkan vektor dia. T fix, V masukkan vektor dia. Dan dia akan siap. Itu vector equation of line. Okay. Next, kita pergi parametric equation of line tak? Okay. Macam mana dia tukar daripada bentuk vektor pergi parametric yang saya highlight tadi. R is actually X, Y, Z. So, R tu dia dah buka dah kat sini. Dia jadi X, Y, Z. Okay. And then X1, Y1, Z1 ni. Ini sebenarnya kita punya position vector tadi. And then A, B, C yang kat belakang ni is actually direction vector yang nak ke atas tu. So dia akan pecah kepada 3 equation. Parametric dia bila nampak dia mesti ada 3 equation. It's fixed kat situ. So first equation akan start dengan X. So untuk X kita ambil elemen I. Vektor yang ada I. So dia jadilah X equal to X1 plus AT. And then untuk equation Y, kita akan ambil elemen J of your vector. That's how we get Y equal to Y1 plus B. B kat situ. And then for third equation, equation Z, we have to choose elemen K punya equation. Dapatlah Z equal to Z1 plus TC. Siap bentuk parametrik. So maksudnya nak cari parametrik ni dia datang daripada vector equation dululah. Daripada vector boleh reduce pergi parametrik. Okay, last one Cartesian equation. So Cartesian equation ni dia datang daripada parametrik pula. Dia datang daripada sebelum. Kita susun T sebagai tajuk kat depan tu. So daripada first ni tadi yang X tu dia susun T jadi tajuk. That's how you get X
minus x1 over A. And then y minus y1 over B equal to z minus z1 over C. Yang ni bentuk dia fix begini. Dia memang dalam satu line. So kita jangan ikut-ikut dia ke bawah lah. Dia bukan bentuk Cartesian kalau macam tu. Cartesian memang macam ni, fix dalam satu baris yang sama. So ada dua equal sign macam tu. Alright, kita terus jawab soalan lah. Ini summary je. Okay, example 14. So, a straight line passes through the point. Kat situ dia dah bagi dah 3, negative 2, 1. Ini point. Maksudnya ini yang akan jadi kita punya position vector tadi. Kita nak masuk kat bahagian A. And it's parallel to the vector. Ini dah jadi vector. Maksudnya kita dah tahu the vector yang dia bagi ni is actually direction vector. Ini kita nak masuk kat bahagian B. So, find the equation of the straight line in vector form, parametric form, Cartesian form. Okay, nampak je dia minta line. Kita mesti kena terus tahulah, kita mesti pakai formula yang kita highlight tadi awal-awal. R equal to A plus TV. Itu formula dia fix kat situ, jangan ubah. Alright, so first dalam bentuk vector equation. Macam yang saya pesan tadi, kalau vector equation, R dia akan fix sebagai R. Jangan ubah dia. So dia maintain R. Okay, A kita ambil position vector. So point 3, negative 2, 1 tu awak tukarlah sebagai dalam bentuk vektor. Boleh minta mana-mana bentuk, kita ada 3 kan. IJK boleh, kolom vektor boleh, pointed vector pun boleh. So saya pilih kolom vektor 3, negative 2, 1. And then plus T pun fix, jangan tukar. So V is your direction vector. So tadi vektor yang dia dah bagi tu, itu kita masukkan kat bahagian V. So we have negative 2, 1, negative 1. Siaplah, itulah awak punya vector equation of line. Dia akan jadi senang kalau awak reti beza siapa nak masuk kat A, siapa nak masuk kat V. Okay, next kita tukar daripada tu, dia minta part B, parametric form. So if it's parametric, dia mesti ada 3 equation tadi. Ingat, parametric jawapan kita mesti ada 3. Okay, macam mana dia tukar? R ni dia akan buka jadi X, Y, Z. Okay, so kita start dengan first equation, X. Untuk X, kita ambil elemen I. So your first row kat situ, so dia akan jadi 3 minus 2T. And then next for Y, kita ambil second row, element for J. So we have negative 2 plus T. And then last one, last equation for Z equation, kita ambil element element K. So we have 1 minus T. Siaplah awak punya parametrik. Parametrik memang dia dah hilang dah vektor tu. Itu tak perlu ada wave-wave, tak ada kolom, tak ada apa-apa. Dia memang fix bentuk dia macam ni. X, Y, Z. Jangan tukar lah. Okay. Part C. We have to find in Cartesian form pula. Okay. So ingat tadi, Cartesian form bila kita susun T sebagai tajuk. Setiap satu tu. Okay, saya mula dengan first dulu. Saya susun T jadi tajuk. So dia akan jadi X minus 3 over negative 2. Tak perlu simplify. Tinggal je dalam bentuk tu. Sebab this is vector line. So equation line tak perlu simplify apa-apa. Kalau ada negatif kat bawah tu, biar je negatif tu. So equal to, kita proceed pula second equation. Sama, susun T sebagai tajuk. So kita akan dapat Y plus 2 equal to, and then kita susun pula untuk equation Z, same as before. Kita susun T sebagai tajuk kat situ, so kita akan dapat Z minus 1. Saya buatlah over negative 1. Kalau tak nanti kita tak nampak Z tu ada negatif kat bawah tu kan. Yang untuk Y tadi, bawah tu sebenarnya dia ada satu je. Tapi sebab dia positif, kita tak perlu tulis lah. Tak tulis pun tak apa. Untuk Z tu kena tulis sebab dia negatif. Nanti kalau tak, kita tak perasan direction dia kat situ negatif. Itu sahaja untuk vector equation line. Ada 3 vector parametric Cartesian. Okey ke? Okey. Boleh proceed.
Boleh. Boleh. Alright. So kita proceed exercise 14. Benda yang sama. Dia minta dalam bentuk vector form, parametric form, Cartesian form. Okay. Find a vector equation line that passes through the point 5, 1, 3. So kita dah tahu lagi sekali ini point. Dia ini yang akan jadi position vector. Dia mesti masuk kat A and parallel to the vector ini dah memang direction vector. So kita kena masuk kat bahagian V. So start from the formula itself, R equal to A plus TV. Alright, saya pergi laju je lah ya. Okay, so first dalam bentuk vector form. Okay, macam tadi R fix as R. Yang kali ni saya nak tukar bentuk lain lah. Tadi saya buat kolom vector, yang kali ni saya nak buat IJK pula. So A, point tadi, position vector, kita tukar dalam bentuk IJK. Boleh, dia akan jadi 5I plus J plus 3K. Boleh macam tu. Ataupun awak nak buat dalam bentuk pointed, tak salah. 5, 1, 3. Hati-hati, vector tu mesti pointed macam tu. Okay. Plus T. V tu mesti direction vector kita. So copy back je lah. I plus 4J minus 2K. Ataupun dalam bentuk pointed boleh juga. So pointed kan kat situ. 1, 4, negative 2. Okay. So vector equation form ada 3 jenis, awak boleh tulis tadi lah. Yang first dalam bentuk kolom yang saya buat kat example 40. Second dalam bentuk IJK. Third dalam bentuk pointed vector kat situ. Semua betul. Yang penting A dengan V jangan salah masuk. Okay. Next kita bentuk pergi parametrik. Macam saya highlight tadi, parametrik mesti ada 3 equation. So kita start dengan X for element I. So kat situ kita akan dapat 5 plus T. And then next one Y for element J. So we will have 1 plus 4T. And then last one Z for element K. So we have 3 minus 2T. Okay, part C, Cartesian form. So, susun T sebagai tajuk. So, first one we will have X minus 5 equal to, second equation pun sama untuk Y, susun T sebagai tajuk. So, Y minus 1 over 4 equal to, last one, Z equation, susun T sebagai tajuk. So, Z minus 3 over negative 2. Okay, settle. Boleh saya proceed? Boleh. Boleh? Okay. Itu soalan yang direct. Sometimes soalan dia tak direct, dia bagi situation yang kita sendiri kena cari. A siapa? V tu siapa? So example 15. Part A dulu. Find parametric equation. So dia dah spesifik kat situ, dia memang nak parametric. Ingat kalau parametric mesti ada 3 equation tadi. X, Y, Z. Okay. Of the line that passes through the point A and B. So dalam soalan ni, dia tak bagi tahu siapa point, siapa direction. Dia just bagi tahu 2 titik je. Okay. So kita sendiri yang kena decide siapa nak jadi A, siapa nak jadi V. Okay. A tadi syarat kita mesti position vector, titik. So awak sendiri boleh pilih, nak pilih mula kat A ataupun nak pilih mula kat B. Kalau kita nak mula kat A, maksudnya dia akan ambil OA lah. Okay, so maksudnya V tadi direction vector. Kalau kita bermula dekat A, kita akan pergi ke B lah. So direction vector kita kat situ akan jadi A, B. Okay, that is the first option. Kita boleh pula pergi the other way around. Maksudnya kat sini awak tak nak mula kat A, awak nak pergi terbalik. Awak nak mula kat B. Boleh, dia tak ada masalah. So, A vector A kita, A kecil ni dia akan jadi OB. Direction vector kita, dia akan terbalik direction lah. Sebab dari B yang nak pergi A. So, V tu direction vector akan jadi DA. Maksudnya untuk soalan ni dia ada 2 pilihan jawapan. Dua-dua kita akan terima masa exam. Alright, so kita sambung So tadi kita pilih option number 1 lah.
Mula dekat A pergi kat B. So maksudnya first step kita kena cari dulu. AB ni apa? Macam mana kita nak cari vektor AB? Oh, macam mana nak cari vektor AB? OB tolak OB OA. tolak OA. Very good. So kita kena nak cari AB. Dia mesti OB huruf belakang minus OA huruf yang kat depan. Okey, kita masukkan satu-satu. Ingat nak cari tu dia dah jadi vektor. So tukar dalam bentuk vektor. So we have 3 negative 1 1 minus with 2 4 negative 3. So kita akan dapat jawapan kat situ 1 negative 5 2. 4 salah. 1 negative 5 4. Okay, dah siap. Alright, so ingat tadi saya tulis semula R equal to A plus TV. A kita nak masukkan OA. V kita nak masukkan AB. Okay, so masuklah satu-satu. Dia akan jadi R equal to A tadi is 2 4 negative 3 plus T V. V tadi vektor AB yang awak baru dapat tadi. So nak cari AB ni kena betul. Kalau awak cari AB ni mengarut, jawapan awak confirm akan jadi salah lah. 1 negative 5 4. Okay. Tapi itu baru dalam bentuk vector equation. Soalan tak nak. Soalan nak dalam bentuk parametrik. So bila nak jadi parametric equation, kita mesti pecah ikut elemen. We have 3 equations. So start with X. So X will be equal to 2 plus T. And then second one, Y will be equal to 4 minus 5T. And last one, Z will be equal to negative 3 plus 4T. Barulah siap. Okey ke? Okay. Ya. Okay. Next, kita pergi part B pula, equation dia. Soalan dia tadi part B. Saya proceed Saya pun. Okay. At what point does this line intersect the XY plane? So soalan B ni bergantung A tadi. Dia kata at what point this line ni maksudnya line yang kita dapat kat part A tadilah. Okay. Saya salin balik kat sini tadi. A itu kita dapat 3 equation. Okay. Kat mana dia tanya line ni yang ada 3 ni intersect XY plane. Bersilang dengan XY plane. Okay. So kalau kita imagine dalam bentuk 3D kat situ, saya ada X, Y, Z kat situ. So kalau XY plane maksudnya dia yang kat bawah ni. Yang saya tengah shaded kali hijau tu. So kalau kat bawah macam tu, apa jadi kat Z sebenarnya? Kalau kita ada X, Y plane yang saya shaded kali hijau kat bawah tu, apa jadi kat Z sebenarnya? Perpendicular tak? Perpendicular. So value Z kat situ berapa? Positif. Kosong sebab dia duduk kat atas ni, kat situ. So kat mana-mana pun saya letak lah apa-apa dot atas hijau tu, nilai Z kita akan still kosong. Boleh nampak ke? Boleh. Boleh. Okay. So bila kita dah tahu Z tu kosong, kita nak cari nilai koordinat untuk X, koordinat untuk Y sebab Z confirm dah kosong. So kita dah bolehlah cari tu. X dengan Y problem kita tak boleh cari sekarang sebab kita tak tahu T tu berapa. Tapi kita dah very sure Z tadi kosong. So from Z kita dah boleh cari value of T. So negative 3 plus 4T equal to 0. T kita akan dapat 3 over 4. Okay. So dah dapat 3 over 4 kat situ, kita dah boleh cari X dengan Y. So 4X 2 plus 3 over 4. Tolong kira dapat berapa?
X dapat berapa? 2 tambah 3 per 4. 11/4. 11/4. Okay. For Y, 4 minus 5 times 3/4. 1/4. 1/4. Okay. So kita dah dapatlah tiga-tiga koordinat. So point yang dia minta ni tadi sebenarnya point of intersection lah kan. Tempat garis bersilang dengan plane. So point of intersection. Okay, kalau point ingat jawapan awak mesti dalam bentuk koordinat. So bracket biasalah. Circle bracket je. So we have 11/4. 1/4. 0. Okay. So situation ni dia boleh ada 3 situation lah bergantung kepada soalan. Awak tikis je Pak situ awak dah boleh nampak dah. Awak boleh imagine dah apa berlaku. So kalau tadi kita summary kat sikit Kalau X, Y plane maksudnya Z yang akan jadi kosong. Awak tengok huruf yang tak ada kat situ je lah. So X, Y, Z tak ada maksudnya Z kosong. If we have X, Z plane maksudnya Y lah yang kosong. Kalau kita ada Y, Z plane maksudnya kat situ X yang akan jadi kosong. So kalau dia minta line ni intersection dengan plane apa ni? Situation dia setiap kali macam tu lah awak kena tengok siapa yang akan jadi kosong. Bila siapa jadi kosong awak boleh dapat value of T. Next T tu substitute balik kat lagi dua equation. Dapatlah koordinat. Step dia fix kat situ setiap kali. Dia akan ubah-ubah situation je. Plane mana satu yang dia nak intersect. Clear ke? Clear. Alright. Kita proceed seterusnya example 16. Alright. Find vector equation of a line. So dia minta kat situ vector equation. Passes through the point. Okay. Parallel to the line. Okay. Situation dia lebih kurang sini. Okay. Saya nak cari equation yang line ni. Okay. Atas line tu ada duduk satu point A. Kat situ ada duduk A. Jadi dia dah bagi point tu 3, 1, -6. Maksudnya point ni akan masuk kat mana? Masuk kat position ke masuk kat direction? Position. Masuk kat position. Good. So ini automatic nanti akan jadi vector A kita. Vector A kecil S tu. Okay. And then this line is parallel dengan satu lagi line yang bawah ni dia bagi kat situ. Okay, maksudnya ibarat dia kita ada satu line yang parallel dengan line yang kita nak cari ni. Okay, so kalau dia parallel maksudnya apa yang sama kat situ? Kalau dua line ni parallel, siapa yang sama? Vector dia. Vector dia. Direction dia. Direction dia. Yes, direction vector dia akan sama. Maksudnya kita nak cari V tadi tu, kita kena ambil direction line yang dia bagi tu. Direction line ni. Okay, direction vector dia kalau ikut position tadi kita rearrange T kat depan kan. Ini dalam bentuk Cartesian sebenarnya. Kita susun T kat depan. Kedudukan untuk direction vector sebenarnya yang kat bawah ni. Itu kedudukan untuk direction vector. Kalau rasa tak nampak, awak reduce balik lah daripada ni samakan dengan T, tukar balik bentuk parametrik, nanti awak nampak V tu yang kat belakang ni. Okay, itu. So sekarang ni kita dah dapat lah. A itu point, V tu direction vector line. Kita boleh ambil line tu sebab dia sekarang parallel. So dia share the same direction. Saya highlight kat situ lah. Kalau dia cakap parallel maksudnya share same direction. Bahasa pendek dia share the same V lah. Okay. So kita dah boleh lah terus jawab soalan. R equal to A is your point. Kita tukar jadi bentuk vector je. So 3, 1, -6 plus with T. V is your direction vector yang kita dah share tadi. So 2, 3, 8. Siap. Tak perlu tukar bentuk lain sebab dia minta vector equation. Oh boleh juga awak nak buat bentuk pointed macam ni. Macam ni tak boleh. Kita mesti fix kalau pointed. Dia tak boleh tiba ada circle bracket kat situ. Tu dah salah. Tu bukan vector.
Pun boleh juga. Nak buat IJK pun boleh juga. Saya malas nak tulis yang IJK tu. Okay, settle. Boleh proceed? Boleh. Okay, itu part pertama. Kita baru mencari equation dia. Now kita pergi part kedua, dia punya application, angle between two straight line. Okay. Soalan dia nanti, first part dia ada anak-anak lah ni. A, cari equation line. Lepas tu, B, find angle between two straight line. Itu biasa. Okay. Angle between two straight line, formula dia sama dengan formula angle yang kita dapat sebelum ni. So, tapi dia tukar huruf je. Sama, dia tak bagi masa exam awak kena hafal. Cos theta would be equal to V1 dot V2 over magnitude V1 magnitude V2. Maksudnya kalau kita nak cari angle tu, dia mesti up cos of the whole thing lah. V1 dot V2 over magnitude V1 magnitude V2. Okay, provided that what is V1 dengan V2? Yang kat sini. So, yang kat belakang lah daripada kita punya formula R equal to A plus TV tadi. So, V1 and V2 is basically direction vector. Sebab nanti bila awak ada equation, awak ada dua, ada A dengan V. Jangan salah ambil. Selalunya student akan pergi ambil yang A. Itu salah lah. Kita tak boleh dapat A sebab A tu titik. Awak tak jumpa lah nak cari angle antara titik. Awak mesti cari angle antara line. Sebab tu kita kena ambil direction vector dia. Kita terus pergi jawab soalan. Example 17. Inilah contoh dia. Find the angle between the straight line. Dia bagi dua line, L dengan L prime. Kita kena cari angle dia. So, at this situation, sendiri kena tahu vektor mana yang awak nak kena ambil. So, tadi kita dah pesan kita kena ambil direction vector. So, direction vector kalau dalam bentuk Cartesian, dia akan duduk kat bawah tu. So, untuk line L, saya namakan dia kat situ sebagai V1 lah. So, V1 kita kat sini akan jadi 2, negative 4, 5. Okay, same thing for L prime punya line. Kita punya direction yang duduk kat bawah tu. So, saya namakan dia V2 lah. So, untuk V2, direction dia akan jadi negative 1, 3. Kat situ dia tak tulis apa-apa untuk Z, maksudnya ada 1 lah tu kat situ. Alright, next kita boleh terus substitute into formula. So, cos theta would be equal to, masukkan satu-satu. Itu markah pertama. Nampak awak substitute V1. Lepas tu awak substitutekan V2. Awak cari magnitude V1, cari magnitude V2. Macam mana kita nak cari magnitude? Minggu lepas baru belajar. Macam mana nak cari magnitude? Darab 2 tambah. Kuasa 2 tambahkan 1 Good. So kat situ untuk V1 kita akan dapat 4 plus 16 plus 25. Untuk V2 square root kan dan then squarekan satu-satu. So we have 1 plus 9 plus 1. Okay. Tak nak avoid careless mistake. Kira dulu satu-satu Yang bahagian atas tu kalau kita dot kan dapat berapa tu? Dot yang atas tu dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2 tolak 12 tambah 5. Negatif 9 lah kan? Tolak 14 negatif 9. Okay. Tadi magnitude V1 tu awak dah boleh simplify kat situ. So kita akan dapat surd of 45. Magnitude V2 pun awak dah boleh simplify dapat surd 11. Lepas tu baru tekan calculator. So shift cos of negative 9 divided by surd 45 times surd 11. Dapat berapa jawapan? Good. 113. 113 point? 86. 86. Okey. Semua orang dapat?
Harapnya semua orang dapat lah. Dapat. Okey, katalah soalan tu saya tambah sikit. Dia tak nak angle je, dia nak acute angle. Kalau tiba-tiba soalan nak minta acute angle, apa kena buat? 180 tolak angle tu. Okay, good. 180 tolak kali dengan theta. Dapatlah berapa jawapan dia. Macam tu lah adjust sendiri. Okay. Example 18. So, find the angle between the straight line. Benda yang sama cuma sekarang dia bagi line tu dalam bentuk parametrik. So, dalam bentuk parametrik sendiri juga kena tahu kat mana nak cari direction vector dia. Kalau parametrik, direction dia yang bersama dengan T. Ingat yang bersama dengan T. Sebab TV kan kita punya formula. Saya boleh kata R equal to A plus TV. So V tu yang bersama dengan huruf T. Untuk line yang pertama, L tu, so kita punya direction akan jadi negative 4, 1, 6. Saya keluarkanlah itu V1. Okay. For the second equation, so yang bersama dengan T juga, so negative 1, negative 3, 4. That is your V2. Okay. So same step as before, awak masukkanlah satu-satu kat dalam formula. So our cos theta will be equal to V1 dot V2. Tulis je dia dapat markah dekat sini sebab kita tunjuk kita masukkan vektor yang betul dalam formula yang betul. Okay, so we have 16 plus 1 plus 36. Second vector we have 1 plus 9 plus 60. And then simplify, so your theta would be cos of, dotkan dulu vektor yang atas tu, so we have 4 minus 3 plus 24, so 25. Yang bawah tu pun kalau boleh simplify lah dulu, siap-siap dia jadi cantik kat situ. 10, 26. Lepas tu baru tekan calculator lah. Okay, dapat berapa angle kat sini? Apa 7.66? 40? 7.66. 7.66. 6. Okay, good. Settle. Itulah untuk angle between two line. Okay, exercise 18. Yang ni dia bagi benda yang sama juga, cuma dia bagi yang tu dalam bentuk vector equation kan. And then awak tahulah kalau vector equation R equal to A plus TV, so direction yang pertama tu yang kat belakang, direction yang kedua pun sama, yang kat belakang tu. So make sure keluarkan benda yang sama, saya pergi laju lah kat sini. So V1 akan dapat 1, 3, negative 3. V2 would be 1, 2, negative 4. Next, directly substitute into formula. Tolong kira ni dapat berapa dengan lajunya. Daripada sini aku yang of parabola. Tapi kita boleh melakukan X kan? X minus 6 equal to 4. P kita ialah 9 plus 10. Dapat berapa Ada orang tekan calculator. Dapat 17.97. 98. 98. Okey. Saya harap orang lain yang diam tu pun dapatlah benda yang sama. Ataupun dia menunggu je jawapan sebab calculator dia tak dijumpai. Sama dapat juga. Sama dapat yes. Dapat Alright. Settle second part, angle. Kita masuk last part, point of intersection between two line. Yang ni tak ada dalam nota tapi tak ada tajuk lah. Tapi soalannya boleh, dia letak. Saya tulis lah kat atas ni, point
of intersection between two lines. Okay. So, point of reference. Soalan dia tadi memang ada 3 part lah soalannya. Cari equation. Yang kedua cari angle. Yang ketiga dia minta point of intersection between two lines. Okay. Point of intersection between two lines ni dia tak ada formula tapi dia ada fixed step. Okay. So, fixed step dia step number 1. Okay. Satu line kita sediakan dalam bentuk parametrik. Okay. Satu lagi line kita sediakan dalam bentuk Cartesian. Itu fixed step. Kita nanti kan kita nak antara 2 line kan. So satu line pilih awak susun dalam bentuk parametrik, satu lagi awak susun dalam bentuk Cartesian. Okay. Step yang kedua, yang tadi parametrik tu kita ada x, y, z, kita substitutekan dalam Cartesian equation tu. Okay. And then bila dah substitute, kita equate 2 equation. Daripada situ kita akan boleh cari T. T tu skala lah. Kalau soalan tu guna skala lain, kita cari skala tu. So bila kita dah dapat skala tu, step last kali kita substitute je balik skala yang awak dah dapat tu into parametrik yang awak dapat. Yang kita dah buat awal-awal tadi, yang satu parametrik tu. Kenapa? Sebab T tu kalau kita masuk nanti kita dapatlah value X, Y, Z. So, dapatlah point of intersection. Okay, itu 4 step dia. Fix sentiasa macam tu. Okay. So, ingat step ni bolehlah jawab apa-apa soalan pun. So, example 19, find the coordinates of the point of intersection of two lines. Okay. Ini dua-dua line ni dia bagi dalam bentuk vector equation ni. Sebab ada IJK macam tu kan. Okay. So, ikut step nombor 1 tadi, satu line kita tukar parametrik, satu line kita tukar dalam bentuk Cartesian. So, line yang pertama ni saya tukar dalam bentuk parametrik So, kita akan dapat X yang pertama, ingat ambil elemen I. So, 2 plus lambda. Kita pakai lambda kat situ, jangan terkejut, boleh je. Next, Y. Y kita ambil elemen J. So, 1 plus 3 lambda. And then kita punya Z ambil elemen K, so negative 1 minus 4 lambda. So siap, satu equation dah dalam bentuk parametrik. Okay, second equation ni kita nak tukar dalam bentuk Cartesian. Macam mana Cartesian? Kita susun T sebagai tajuk. R tu kita jadi ni dulu, saya mulakan dengan X dulu lah. So kita akan dapat X. Yang ni awak pindahkan sebab ni kita nak dapatkan T tajuk. So dia akan jadi X plus 1 over kat bawah ni mesti kita punya direction tadi. So negative 2. Kalau rasa shortcut mesti tak nampak, tukarlah satu-satu dulu. Dari bentuk ni, tukar dulu pergi parametrik buat X, Y, Z. Lepas tu tukar pula pergi bentuk Cartesian, susun T tajuk. Kalau awak rasa tak boleh nak buat one go Okay. So next kita ambil juga untuk J. So kat situ dia ada Y. Kat sini dia punya position tak ada. So maksudnya tambah kosong lah. Saya tak tulis apa-apa. Bahagikan dengan direction. So over 2. Equal to plus 1 K kita. So Z plus 2 over direction kita kat situ negative 5. Okay. Dah siap. Satu dalam bentuk parametrik. Satu dalam bentuk Cartesian. So step pertama kita tadi dah settled. Next kita pergi step yang kedua. Parametrik. Substitute masuk dalam Cartesian. Subkan satu-satu Okay. So saya subkan satu-satu kat situ. X ganti juga tempat X. So kita akan dapat 2 plus lambda plus 1 over negative 2 equal to. Next saya masukkan Y. 1 plus 3 lambda over 2 equal to. Masukkan Z pula. So negative 1 minus 4 lambda plus 2 over negative 5. Dah ke? Ini?
Okay. Dah. So sekarang kita nak pergi step ketiga tadi, kita nak cari skala tu kan. Maksudnya kalau kat sini kita nak cari lambda lah. Okay. Kalau saya nak cari lambda, kita pilih mana-mana dua equation yang. Sebab ni equate ni ada 3. Pilih 2 je. Awak boleh buat yang first dengan yang second awak equate. Boleh. Ataupun Y dengan Z tu awak equate, ataupun yang X dengan Z awak equate. Dia tak kisah kat situ. Sebab dia sebaris yang sama. So pilih mana-mana 2. Saya pilih 2 yang depan dah kat situ. So equate those two, kita dapat apa kat situ? 3 plus lambda over negative 2 equal to 1 plus 3 lambda over 2. So sekarang aim kita nak dapatkan lambda. So hilangkanlah pecahan darab silang and then simplify. So 6 plus 2 lambda equal to negative 2 minus 6 lambda. So kita akan dapat 8 lambda equal to negative 8. So lambda akan dapat negative 1. Ini saya tak ada buat calculation pelik-pelik pun. Saya just cari lambda je. Okay. Settle step ketiga. Kita dah dapat skala. So nak dapatkan point of intersection, step terakhir, lambda yang kita dah dapat tadi, kita gantikan balik kat dalam parametrik x, y, z yang ada. Mana tadi x, y, z yang kat depan ni tadi Okay. So first kita akan dapat x equal to, masukkan je lambda tu, so we have 2 minus 1. So dapat 1. And then substitute lambda juga dalam y, so 1 plus 3 lambda, so negative 1. Kita akan dapat negative 2. And then last one untuk z, masukkan juga lambda, so negative 1 minus 4 negative 1. So dapatlah 3. Dah dapat x, y, z, inilah kita punya koordinat. Ingat kalau koordinat, jawapan kita dalam bentuk bracket lah. So finally point of intersection. Kita mestilah tulis tajuk kan, jalan kerja dah panjang-panjang ni, kamu tak tahu mana satu jawapan awak. So point of intersection is jawapan dalam bentuk koordinat. So 1, negative 2, 3. Siap. Okey ke? Miss, yang X tu 2 tambah 1 kan? 2 tambah 1. Sebab dia 2 tambah lambda. Lambda kita negatif 1. Oh, cara penulisan saya ke? Oh, okey, miss. X tu 2 tambah lambda kan? Okey. Saya tambah negatif 1. Okay. Oh, Ha. Sebab lambda kita negatif 1. Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, kita pergi last lah. Kita cuba lagi satu soalan. Boleh? Boleh. Alright, example exercise 19. Benda yang sama. Find point of intersection of two line. Line 1 dia dah bagi dalam bentuk parametrik. Okay, orang ni dia dah menyenangkan kita. Kalau tadi kita kena tukar sendiri. Sekarang dia dah bagi kebetulan. Okay. And then line 2 dia dah bagi dalam bentuk Cartesian. Pun sama. Dia dah menyenangkan hidup kita. Okay. Tapi ingatlah dalam soalan dia takkan bagi tahu tau. Apa tu awak dah ada tu, kena buat bentuk parametrik, lagi satu kena buat bentuk Cartesian, dia tak bagi tahu langsung. Awak sendiri kena ingat. Sediakan dalam bentuk tu. Kalau belum ada, kena tukar. Kalau dah ada macam exercise 19 ni, dia dah jadi senang lah, dia menyenangkan hidup awak kat situ. Okay. So step pertama kita dah boleh skip. Kita harus masuk step kedua. Step kedua kita buat apa tadi? Substitute. Substitute, good. So parametrik substitute dalam Cartesian. So kita akan dapat 1 minus t minus 1 over 2 equal to substitute y pula. So negative t minus 1 equal to 3 minus 2 t minus 4 over 3. Okay. Settle. Next kita equate mana-mana dua, kita nak cari t. Saya ambil yang depan je lah ya. Awak nak ambil yang belakang pun boleh, dapat jawapan sama je nanti. So simplify that one, we have 1 tolak 1 habis kosong. So negative t over 2 equal to negative t minus 1. So kita akan dapat t is basically negative 2. Okay.
Dah siap T, kita dapat dah T negatif 2. Lepas tu kita nak buat apa tadi? Bila dah dapat T? Itu parametrik. Okay, good. Sub balik T dalam parametrik awak tadi. Dapatkan X, Y, Z. Alright, so our X is 1 minus T. So minus negative 2, kita dapat 3. Y would be T itself, so negative 2. And then Z would be 3 minus 2 times with negative 2. So 7. Dah siap X, Y, Z, jangan tinggal masa ni. Dia tak nak X, Y, Z, dia nak point of intersection. So kita kena tunjuk kita pandai macam biasa. Conclusion, ayat panjang sikit. Point of intersection is, jawapan dalam bentuk koordinat. So 3, negative 2, 7. Dia sesenang itu sahaja. Provided that you remember the step. Kalau awak tengok step, awak tak ingat nak buat apa, awak terpinga-pinga lah masa exam tu. Standard memang dia tanya 3-3 lah. Dia minta line, lepas tu dia minta angle, lepas tu dia suruh cari point of intersection between two line. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Ada. Tak ada. Alright, kalau tak ada kita stop kat sini hari ni. Esok kita masuk last part untuk plan pula. Thank you class. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss.